Apa itu mujassimah, apa itu musyabbihah? Mujassimah ini yakni golongan yang meyakini Tuhan itu berjisim, yakni beranggota, ada kaki, ada tangan dan anggota-anggota lain lagi. Musyabbihah iaitu golongan yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluknya. Dua-dua ini ada kelainan tetapi ada persamaan. Golongan yang menjisimkan Tuhan dan golongan yang mensifatkan Tuhan ada keserupaan dengan makhluknya. Ini adalah akidah-akidah baru yang berkembang dalam masyarakat Islam dan bukan arus perdana pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Boleh masa sikit lagi boleh. Kenapa timbulnya aliran pemikiran ini? Macam mana dia boleh timbul? Warna yang boleh jadi gini? Sebab tu saya beri mukadimah tadi tu, supaya kita tahu hak ni mari ikut mana. Dia berpunca daripada satu prinsip yang dipegang oleh kelompok ini, iaitu memahami dalil-dalil yang mutasyabihat secara zahirnya. Tu punca dia. Ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan Allah Ta'ala dipegang secara zahir seperti yang disebutkan itu. Yang mana sikap ini bukan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam ayat-ayat yang mutasyabihat ini, mutasyabihat ni ayat yang keliru. Kadang-kadang ada orang kata, "Dok cakap apa ayat mutasyabihat, awak kapun tak erti." Tapi awak tak erti tu akhir sekali terkena, termakan. Jadi kita kena cerita juga. Awak tak erti tu je mudah kena. Jadi nak tak nak kita kena khabar sebelum adanya fitnah ni ataupun sebelum berkembangnya fitnah ni, kita tak bimbang sangat, tak tahu pun tak apa, kita pun tak mau cakap abang ni sebab romek sikit, banyak hal kena jelas. Tapi bila benda ni dah jadi ancaman kepada pemikiran, kena jelas nak tak nak, kena khabar nak tak nak pun. Macam obat jugalah, sebelum ada penyakit tak apa simpan dah dalam apa ni kedai dia lah, farmasi lah, tak payah kisah tak ada pun tak apa, tak ada penyakit. Tapi apa ni, bila timbulnya penyakit, nak tak nak kena pergi cari obat, kena pergi cari bila timbul penyakit. Tu maksud saya. Jadi kenapa timbulnya? Kerana sikap tadi, iaitu kaedah memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, iaitu dengan cara berpegang dengan makna zahirnya. Baik, dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Satu ayat yang muhkamat, iaitu ayat-ayat yang jelas dan terang maksudnya tu. Dan ayat inilah yang dijadikan sandaran oleh ulama-ulama dalam mengisbatkan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah tadi tu. Itu adalah ayat-ayat yang dinaskan secara muhkamat, jelas dan terang. Tetapi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang disebut sebagai mutasyabihat. Kedua-dua ini disebut dalam Al-Quran. Bahawa adanya dalam Al-Quran ayat muhkamat, ayat mutasyabihat disebut di dalam Al-Quran itu juga. Jadi ayat muhkamat ini ulama-ulama dulu ada kaedah memahami dia. Sama ada cara tafwid atau cara ta'wil. Itulah dua kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwid dengan erti tidak menjelaskan makna ayat yang keliru tu, serah kepada Allah sajalah, dialah yang lebih tahu. Tapi makna zahir yang keliru tu, waktu tak boleh pakai tu, bukan kehendaknya tu. Lalu apa yang dimaksudkan tak tahu, serah kepada Allah. Sikap itu, prinsip itu dinamakan tafwid.
Yang saya sudah sebut dulu, sebenarnya nak bagi contoh untuk mudah faham, biar acak kali sikit. Bila Allah sebut dalam Al-Quran sebagai contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Orang yang berbaiat dia letak tangan gini, tindang. Maka disebut dalam Al-Quran tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi apakah ayat ini menyatakan secara zahirnya Tuhan tu ada tangan? Zahirnya apakah itu yang dimaksudkan? Maka ulama ahli sunnah kata tangan yang dimaksudkan itu bukan maksud dia. Dah apa benda maksudnya tak tahu, serah kepada Allah. Itu sikap pertama yang dinamakan sebagai tafwid, serah kepada Allah. Sikap yang kedua, mereka kata perkataan tangan dalam bahasa Arab banyak makna. Tangan sebagai anggota itu salah satu makna, tapi dia ada makna-makna lain lagi yang digunakan dalam bahasa Arab oleh orang Arab. Oleh kerana Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, maka tengoklah bahasa Arab itu sendiri. Maka tangan dengan makna anggota ni itu tidak boleh kita pakai kerana dia sudah ada keserupaan dengan makhluknya, dan itu berlawan dengan ayat yang muhkamat, ayat yang jelas dan terang. Jadi kalau begitu apa makna tangan? Lalu mereka menjelaskan, tengok bahasa Arab. Mereka mendapati bahasa Arab, orang Arab ni menggunakan perkataan tangan bukan saja dengan mana anggota, ada kalanya mereka gunakan tangan dengan mana kudrat, kekuasaan. Ada kalanya mereka gunakannya dengan makna pertolongan dan mana-mana lain lagi. Dan mereka mendapati makna-makna ini, kudrat atau pertolongan, inilah yang boleh kita kaitkan dengan Allah dalam memahami ayat ini. Prinsip ini dinamakan takwil. Dan tidak ada di antara mereka itu yang mengambil makna zahir itu, yakni Tuhan itu ada anggota yang namanya tangan. Tidak ada yang faham seperti itu. Memahami seperti itulah yang dinamakan sebagai mujassimah atau musyabbihah. Jadi dalam Ahlus Sunnah menetapkan fahaman ini fahaman yang menyimpang. Secara umumnya fahaman ini fahaman yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman-fahaman yang dihukumkan sebagai bid'ah, dihukumkan sebagai tersesat, terbabas dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Maka antara syubhah-syubhah, antara syubhah-syubhah yang berkait dengan keyakinan ini, dan hari inilah yang mula diterap masuk dalam pemikiran sebahagian kita, apabila adanya kefahaman-kefahaman yang mengaitkan tempat dengan Allah Ta'ala. Tempat. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang mengaitkan tempat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Mengaitkan. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tidak ada tempat baginya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan akidah mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak mempunyai keserupaan apa-apa dengan makhluk. Kalau makhluk itu memerlukan tempat, maka Allah tidak seperti itu. Itu tahqiq dalam pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya sebutkan, sebelum terciptanya makhluk ini, apa yang ada hanyalah Allah. Jadi selain Allah, termasuklah masa, termasuklah tempat, termasuklah langit bumi, semuanya tidak ada. Jadi kalau kita kata Tuhan itu bertempat, maka di mana Allah Ta'ala sebelum tempat itu diciptakan? Jadi akal kita dengan mudah kita menerima, mensabitkan Tuhan ada tempat situ sini, itu perkara yang tak boleh kita nak terima.
Di mana kita nak menyatakan? Sebelum tempat itu diciptakan Allah, maka di mana dia? Itulah yang ditanya oleh sekelompok wakil daripada Yaman yang datang menghadap Nabi. Dia tanya tentang perkara ni, apa yang ada sebelum itu? Maka jawab Nabi, kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu selain daripada dia. Masa, tempat, arah, syurga, neraka, tak ada belaka yang lain semua. Yang ada adalah zat Allah yang Maha Esa, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Ayat itu. Baik, saya nak kaitkan dengan syubhat. Jadi syubhat yang timbul hari ini, iaitu mengaitkan Tuhan dengan tempat, dan sudah tentulah tempat yang dikaitkan di Arash lah. Baik, apa itu Arash? Arash ini makhluk Allah. Seperti yang saya katakan tadi, antara makhluk-makhluk awal yang diciptakan Allah, kalau tidak terawal pun, kan itu masalah khilaf. Tapi statusnya makhluk Allah. Maka pendapat yang cuba nak diterap masuk hari ini, Tuhan di Arash, duduk di Arash. Dan yang lebih menakutkan saya, bila ada orang beritahu, ada orang menjelaskan Tuhan tu duduk cengok ni. Allahu Akbar. Duduk cengok. Duduk cengok atas Arash. Tapi dia cair pula. Dia macam teh cerah. Duduk atas Arash, dah kan? Tidak menyepai sesuatu. Gitu pula. Jadi dia kambuh kat tu pula. Duduk cengok di Arash. Tapi kan tak menyepai sesuatu. Pening kita nak faham. Jadi dia cair kat tu pula. Bila kita kata Tuhan tu berada di Arash, pertama sekali duduk di Arash, pertama sekali dia bertempat, sebab Arash tu makhluk. Yang kedua, ada kaifiah, iaitu duduk tu. Cuma bila dikatakan tidak menyerupai sesuatu, hak tu yang cair kat tu. Jadi bila kita kata Tuhan tu bertempat, Tuhan tu duduk, cuma tinggal lagi bagaimana duduknya tak tahu. Berarti 50% kita sudah samakan dia dengan makhluk. 50% sudah kita samakan dia dengan makhluk. Cuma kita cair 50% lagi tu. Kalau nasi ke masak mentah, nasi masak mentah, keruk tu kita makan kemur perut tu, nasi pasang gitu, masuk 50%. Kalau kita kata di Arash, cuma tak tahu ke mana, 50% kita sudah samakan, cuma tak tahu ke mana je. Tapi bertempatlah. Lainlah kalau kita kata bertempat pun tak, duduk pun tak. Itu samalah dengan yang saya sebut tadi tu, tafwid tadi tu. Tapi tak macam tu. Kalau begitu senang pula. Duduk tu bukan, di Arash tu pun bukan. Itu jelas. Itu memang ahli sunnah. Tapi kalau ada di Arash, guana tak tahu, itu bukan. Itu bukan gaya ahli sunnah. Itulah musyabbihat. Itulah mujassimah. Baik. Jadi yang menyebabkan orang mengaitkan Tuhan bertempat di Arash tu kerana ada ayat yang difahami secara zahir. Apa benda ayatnya? Banyaklah beberapa ayat dalam Al-Quran. Summastawa 'alal 'arsy, dalam surah Sajdah pun ada. Kemudian Tuhan itu beristiwa. Istiwa bahasa kita duduk sela. Macam raja duduk, macam raja duduk atas singgasana dia tu. Duduk di atas Arash. Jadi fahaman ini cuba nak diterapkan. Tuhan tu bertempat. Cuma bila kita tanya terang, kita teruk sikit, dah ada tempat lah, dia jadi ragu-ragu pula. Dia tarik tali pula. Tapi kalau dikatakan bertempat di Arash, bertempat pun dah, begitu dah, tu okey. Itu sama dengan salaf tadi tu, tafwid. Tapi kalau kata memang di Arash lah, cuma tak tahu ke mana, itu bukan. 50% sudah kita samakan dengan makhluk. 50% lagi itu yang kita cairkan tidak sama. Bukan gaya itu. Baik. Di sana masih ada ayat-ayat lain yang mengaitkan Allah dengan tempat. Ada ayat yang menyebut Tuhan itu di langit, bukan di Arash.
Di dalam surah Al-Mulk tu ada disebut, yaitu apa ni, apa tu dalam surah Al-Mulk itu, Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza yatamur. Apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Yang dimaksudkan yang di langit itu adalah Allah. Jadi ayat ini atas tafsiran itu tempatnya di langit. Langit dan arasy lain. Jadi ada ayat yang menyebut Tuhan itu di langit. Ada ayat yang menyebut Tuhan itu di arasy. Kemudian ada ayat yang menyebut Tuhan itu berada dalam kelompok manusia yang duduk sama-sama dia. Bila ada 2 orang, 3 orang duduk bisik, maka ada yang keempat di situ. Tidak ada 3 orang yang berbisik illa wa huwa rabi'uhum. 3 orang duduk cakap senyap tu, yang keempat itulah Allah. Jadi ada bersama manusia. Dan tidak ada 5 orang yang berbisik itu illa wa wasadisuhum. Yang kenal itu Allah. Jadi ada ayat yang menyebut bersama manusia, bertempat. Kemudian ada juga ayat yang menyebut Tuhan itu berada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahawa dia, yakni Allah, bersama kamu di mana saja kamu berada. Mau duduk mana-mana pun bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kamu. Ayat ini pula beritahu Tuhan itu berada di mana-mana. Jadi hak mana kita nak pakai? Yang di arasy, yang di langit, hak duduk salah seorang di antara 2-3 orang hak berkumpul tu, atau yang ada di mana-mana? Hak mana nak pakai? Maka di sini dah timbul masalah. Bahkan ada ayat menyebut bahawa Tuhan itu lebih dekat, kedudukannya lebih dekat daripada kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada orang yang nak mati itu daripada kamu yang duduk tepi dia dulu. Itu juga melibatkan tempat. Jadi sekarang tempat mana saya nak pakai? Maka sebab itu Ahlussunnah menyatakan yang melibatkan tempat-tempat ini bukan tempat bagi Allah. Ayat-ayat seperti ini perlu difahami, kerana dia adalah ayat mutasyabihat. Perlu dijelaskan atau diserahkan makna kepada Allah tanpa dijelaskan maksudnya. Kalau kita terima Tuhan itu berada di arasy, lalu Tuhan yang berada di mana-mana ni, kita yang juga disebut dalam Al-Quran, kita nak buang kat mana? Kalau kita terima Tuhan itu berada di langit, maka ayat yang beritahu Tuhan berada salah seorang di antara 2-3 orang yang berkumpul itu, ayat itu kita nak buang di mana? Maka di sini timbul masalah. Maka sebab itu Ahlussunnah sejak dari dulu menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, dan tempat itu adalah makhluk, dan mensifatkan Tuhan dengan tempat itu berarti sudah termasuk dalam bab kita menyerupakan Tuhan dengan makhluknya itu. Jadi saya terangkan ini usul akidah kita. Kalau ada orang nak pegang juga Tuhan duduk situ-sini, lah ada. Cuma saya nak beritahu ulama Ahlussunnah kita harus benar-benar menetapkan itu bukan akidahnya. Dan akidah itu akidah yang dianggap bid'ah. Ada setengah ulama menghukumkan bid'ah, ada yang mengkufurkannya secara umum, tidak ta'yinlah secara umum. Akidah itu akidah yang menyesatkan. Jadi kalau ada orang nak pakai, silakan. Cuma saya nak beritahu bahawa itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya lagi akhir boleh. Okay. Boleh dah? Akhir. Saya kebal 2 kali tadi, tepat dan anggota. Kenapa ada kelompok yang mensifatkan Tuhan beranggota? Baru-baru ni kita dengar terkejut. Secara terang-terang Tuhan tu ada tangan kanan. Kerana berdalilkan firman Allah. Was-samawatu matwiyatun biyamini. Dan langit itu hari kiamat, langit itu digulung dengan tangan kanan. Kalau begitu Tuhan ada tangan kanan.
Tangan kiri tak sebut dalam Quran, tapi dia kata kalau ada kanan ada kiri pula. Tangan. Kemudian apa lagi? Ada ayat yang menyebut, baik, yang menyebut tentang tangan pun berbeza-beza. Ada yang, kalau ayat tadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah satu tangan. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita faham ayat ni secara zahir, lalu mensabitkan Tuhan tu ada anggota yang punya tangan, maka ayat ini menunjukkan satu tangan. Ada ayat-ayat lain yang menyebutkan dua tangan. Ma khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Ada ayat lain sebut dua tangan. Tapi ada ayat lain yang sebut lebih daripada dua tangan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Lebih daripada dua. Jadi yang mana satu? Satu tangan? Dua tangan? Banyak tangan? Mana kita nak pakai? Sebab tu Ahlus-Sunnah menetapkan ini ayat yang muhkam, mutasyabihat, tidak boleh difaham seperti itu. Dan Tuhan itu tidak beranggota dan mensifatkan mensifatkan Tuhan beranggota berarti sudah terbabit dengan berlawan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Baik, kemudian apa lagi yang disebut dalam Al-Quran? Tuhan ada muka. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berhadap, maka di sanalah ada muka Tuhan. Muka, wajah. Berhadap ke mana-mana ada muka Tuhan belaka. Wajah ni muka. Jadi mensabitkan, ada ayat mensabitkan muka. Kemudian ada ayat yang mensabitkan, ada hadis yang mensabitkan benda lain lagi. Jari, mensabitkan jari. Qalbu mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin ni dia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Ar-Rahman. Dua jari. Hadis sebut dua jari. Jadi dua jari ada, tangan ada, muka ada. Kau sebut. Bukan sekadar tu, bahawa ada dalil yang menyebut Tuhan tu macam manusia pun ada. Maksudnya lengkap dengan anggota lain. Lengkap. Mana dalilnya? Maka dalilnya antaranya innallaha khalaqa adama ala surati, bagi golongan yang mengembalikan domain itu kepada Adam. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, bagi orang yang mengembalikan domain itu kepada Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupanya, atas rupa Allah. Berarti Tuhan yang ada rupa, rupanya bagaimana? Nabi Adam. Kan Nabi Adam itu diciptakan atas rupa Tuhan. Jadi rupa Tuhan macam rupa Nabi Adam. Maka adalah golongan yang mensifatkan Tuhan itu macam manusia. Dan kita pernah mendengar ada orang cakap macam ni. Kemudian disebut dalam riwayat yang lain, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, atau fi suratin rajulin amrat. Aku melihat Tuhanku dalam rupa yang comel, dan rupa seorang lelaki yang kacau. Jadi ayat-ayat ni mensifatkan Tuhan tu ada anggota. Jadi kalau kita pegang makna zahir ayat-ayat macam ni, maka sudah berlawan dengan usul akidah yang disebutkan tadi, mukhalafatuhu lil. Jadi dua ni lah yang sekarang sedang diterok masuk dalam fikiran kita. Pertama sekali, Tuhan tu ada tepat. Yang kedua, Tuhan tu ada anggota. Jadi sebab itu saya sebut mukadimah tadi tu. Kerana itu adalah usul akidah yang sudah ditetapkan. Kerana dia berasaskan kepada dalil-dalil yang muhkamat, jelas terang. Maka hak tadi ni yang saya sebut banyak perkara tadi tu, maka dalil-dalilnya itu panggil mutasyabihat yang perlu kepada kaedah menafsirkan. Maka sesiapa yang pegang zahir dalil-dalil itu tu, maka itulah yang disebut sebagai musyabbihah dan mujassimah.
Jadi kalau ada orang nak pegang, nak percaya gitu ke Allah lah, sila sekarang lah. Cuma kita nak khabar itu adalah pegangan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu orang panggil musyabbihah dan mujassimah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga akidah kita, jaga keyakinan kita. Jangan sampai akhir sekali ditambah satu-satu, akhir sekali Tuhan kita duduk kat tupak. Duduk jengking. Jangan sampai begitulah. Hak nu jengking atas darat, ni jengking dalam kepala ni. Jengking dalam kepala. Na'udzubillah. Maka sekadar itu sajalah dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.